Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana mahu mencari calon suami, tetapi hanya untuk menyeru bersama, mendengarkan saya pada hari ini. Nama diberi Nurul Izzah binti Roslan dari Sekolah Kemansaan Desa Penggena Putra yang terletak di Sepang. Kod sekolah saya BBA 9229. Hobi saya melukis dan bermain permainan video, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang atlet. InsyaAllah, doakan saya ya dapat mencapai cita-cita saya. Hari ini saya sangat bersemangat untuk berkongsi dengan anda semua tentang buku yang saya telah membaca, iaitu buku Teroka Sains 1. Sebenarnya buku ini mempunyai 4 siri, iaitu Teroka Sains 1, Teroka Sains 2, Teroka Sains 3 dan Teroka Sains 4. Buku ini ditulis oleh Dr. Wan Fahmi Datuk Muhammad Mazarin. Beliau merupakan doktor falsafah dalam Visangal Bioinformatics dan Biologi Pengkomputeran dari University of Edinburgh. Penulis media pula merupakan Dr. Nur Anis Abdul Hadi, graduan dalam bidang epigenetik bioperubatan dari University of Edinburgh. Buku ini diterbitkan oleh Teroka Sains Sendirian Berhad dan buku ini dicetak oleh Gutenberg Springworks. Untuk pengetahuan anda semua, buku yang menarik ini mengandungi 150 helaian muka surat bercetak dan buku ini berharga RM25 Malaysia sahaja. Baiklah, berbalik kepada kandungan buku ini menceritakan tentang angkasa, geografi alam sekitar, mikrob, bakteria, virus, manusia, alam haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Susunan awal buku ini ialah tentang angkasa yang menakjubkan. Ia disusun dimulakan dengan sistem bumi, ruang angkasa serta planet-planet yang mengelilingi bumi. Pada surat 5 menceritakan tentang planet di ruang angkasa. Di dalam buku ini juga ada menceritakan tentang fenomena alam yang bernama supermoon. Supermoon atau lebih dikenali dengan nama saintifiknya Luna Perigi. Ia merupakan satu fenomena bulan purnama yang kelihatan lebih besar dan terang di urut. Berikutan kedudukannya paling hampir dengan bumi berbanding biasa. Menarikkan fenomena supermoon ini, sebenarnya banyak lagi fenomena-fenomena alam atau kejadian-kejadian yang pernah berlaku sama ada dulu maupun sekarang. Nak tahu banyak lagi? Dengar saya ceritakan. Menurut satu kajian pada tahun 2011 yang dijalankan oleh saintis mendapati bahawa pusat manusia mempunyai lebih daripada 2,300 spesies bakteria dan 1,400 daripadanya adalah spesies baru. Mengejut bukan? Cerita mengenai bakteria ini adalah sepanjang halaman 31 hingga 47. Topik seterusnya adalah mengenai sistem badan manusia. Buku ini menerangkan tentang sistem otak, sistem tengkorak dan keseluruhan sistem badan manusia. Ada beberapa fakta yang membuat saya teruja. Baru saya tahu bahawa apabila kita merasa malu, bukan sahaja pipi, malah perut kita juga akan turut menjadi kemarahan. Pelik bukan? Baiklah, susunan seterusnya adalah mengenai haiwan. Menurut buku ini, terdapat 8.7 juta spesies unik hidup di atas muka bumi. Antara fakta yang menarik perhatian saya adalah mengenai penyu dan juga udang karang. Baru saya tahu bahawa penyu boleh bernafas melalui punggungnya, manakala udang karang kencing daripada mukanya. Subhanallah, sangat mengagumkan. Di dalam bab ini juga ada menceritakan tentang serangga yang sangat rajin. Saya pasti anda semua sering menjumpai serangga ini. Cuba teka. Ya, betul. Serangga itu adalah semut. Menurut buku ini, semut sangatlah rajin dan tidak pernah tidur. Menurut buku ini juga, semut bernafas melalui rongga-rongga kecil pada badannya kerana semut tidak mempunyai peparu. Dan sesetengah daripadanya tidak mempunyai mata. Banyak lagi kisah haiwan diceritakan dalam buku ini. Hakikatnya saya tidak berminat dengan alam sains. Tetapi sejak saya membaca buku ini mengubah persepsi saya terhadap dunia sains. Banyak yang saya baca dan banyak lagi yang saya tak tahu. Buku ini umpama pil memujuk saya supaya saya lebih mencintai bidang sains dan teknologi. Fakta-fakta yang diberikan jelas dengan membaca buku ini umpama merungkai beberapa misteri dalam bidang sains. Fakta santai dan mudah sekaligus menarik minat saya. Dan bagi saya, buku ini amat sesuai untuk dibaca bermula dari murid prasekolah hinggalah ke golongan tua. Boleh dikatakan memang sesuai untuk semua lapisan umur dan masyarakat.
Penggunaan tipografi boleh dikatakan baik. Namun begitu, mungkin pereka grafik boleh minimalkan penggunaan tipografi yang pelbagai supaya paparan nampak lebih jelas dan tersusun. Satu reka bentuk yang jelas sebenarnya tidak perlu sampai mencabar otak manusia untuk memahaminya. Tetapi sebaliknya membuat mereka memahami apa yang disampaikan dengan masa sesingkat mungkin. Boleh dikatakan saya mengesyorkan anda semua untuk membaca buku ini atas dasar fakta-fakta yang ditulis oleh penulis di luar jangkaan akal kita. Buku ini menambah perasaan teruja mengagumi kebesaran Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.